Benda ni satu kebaikan. Sebenarnya kalau kita tengok mekanik tu dia menggunakan reference. Kalau abang biasanya kan, sini letak je lah sikit. Tak letak pun tak apa. Tak jumpa apa masalah dia, heran. Macam-macam kita buat possibilities tapi tak jumpa. Pelik. Ini satu-satunya kes yang saya tak dapat nak bagi tahu kenapa boleh putus. Okey guys, hari ni kita nak sambung balik kerja-kerja naikkan enjin untuk Gentra Y16. So hari tu kita dah buka. Sebenarnya abang dah fikir dah macam-macam benda. So abang tak dapat jawapan kepada kenapa on road dia boleh putus. Apa kita sekarang ni nak buat pemasangan semula. So abang nak tunjuk dengan korang bagaimana kami di 66 speed bike buat kerja. Korang boleh tengok ni. Ini contoh bagaimana kita orang buat kerja. So biasanya bila kami buat kerja ni, kita akan kemas barang-barang ni, kita akan buka satu persatu. Bahagian gearbox kita akan letak gearbox, bahagian clutch kita akan susun clutch, bahagian head kita akan susun, kita akan leraikan satu persatu dan kita cek setiap komponen ni. Pastikan tak ada sebarang masalah. Ini adalah satu proses yang kita lakukan pada semua motosikal. Tak kira lah superbike ke atau untuk video atau sebagainya. Kau boleh tengok. Ini contoh Z8. Benda yang sama, proses yang sama kita orang buat, di mana kita cek satu persatu. Dan juga boleh tengok GSX kat belakang tu pun kita buat benda yang sama. Kita susun barang dia, kita cek satu persatu apa semua. Sebab apa? Masa ni lah kita gunakan untuk memastikan semua barang-barang ni elok. Bila kita dah buat pemasangan, dia akan jadi sangat cepat. So time ni lah kita nak identify, saya perlu tukar ni, saya perlu tukar tu, bahagian ni dah calar, bahagian ni perlu tukar, bahagian ni cukup, bahagian ni tak cukup dan sebagainya. Sebab ini adalah masa yang paling kritikal. Nanti bila kau dah start buat kerja, laju. Tak adalah kau tengah-tengah pasang, skru tak ada, benda ni tak ada, barang tu tak ada, barang ni tak ada, ni rosak, ini pula tak ngam, ini tak fit. Inilah masa dia yang kita membuat pemeriksaan fizikal dan juga kita membuat pemeriksaan yang visual. So kita tengok. So inilah tempat dia dan inilah proses dia yang kita lakukan di 66 speed bike pada semua motosikal. Right. So jom kita sambung dengan kerja-kerja pemasangan enjin Y16 ni. So kita pakai manual jack. So cara dia kita pakai pasang ni elok. Letak minyak sikit kat bearing dia. Letak minyak. Biar dia licin baik minyak sini sikit. Senang kita nak tarik dia nanti. Ni jaga lah, jari jaga jari kena bersih lah nak buat kerja ni kena bersih. Tak nak ada kotoran masuk. Okey. So kita set up tu. Bila kita nak tarik ni, kita nak tarik jack ni, first kita pastikan dia center lah. Cara center kita jalankan lah kita punya rod ni. Kalau dia tak belaga tu bermakna dia center. Yang kedua, bila kita nak tarik rod ni, kita kena pastikan dia duduk dekat dalam kawah ni. Jangan dia duduk sini, kan kau tarik kan bengkok patah rod. So letak sini. Ni cara dia. Nah, okey, dan tarik slow-slow kita tarik. Dia dah jalan tak? Kalau sini dia dah jalan. So yang ni kau dah boleh tarik macam biasa. Okey. So dia duduk betul-betul kat tengah. Cantik. Dua-dua dia duduk kat tengah. So kita dah tahu bila kita pusingkan dia free lah. Dia tak ada gelong kan. Cantik je. Abang ni jenis kalau abang pergi buat motor kat mana-mana dulu lah, sebelum abang buka bengkel, abang suka tengok mekanik tu dia ada maintenance manual ataupun dia ada is manual ataupun part catalog. Bila dia buat kerja, dia ada reference. Benda ni satu kebaikan. Sebenarnya kalau kita tengok mekanik tu dia menggunakan reference, makna dia profesional. Dia bukan main agak-agak. Dia bukan main cantum-cantum. Dia menggunakan reference daripada kilang. Benda ni abang ajar kepada pekerja-pekerja abang untuk memastikan bila buat pemasangan refer kepada manual. Sebagai mekanik, belajar menggunakan manual. Sebab apa? Bila kita menggunakan benda-benda ni sebagai reference, maka kita mengurangkan kesilapan yang datang daripada diri kita. Silapan yang agak-agak ni. Sebenarnya bagus. Korang kalau nampak mana-mana mekanik yang menggunakan manual ni, korang kena support. Dan korang kena cakap dengan dia, teruskan menggunakan manual sebab dia adalah satu benda yang baik. So sekarang kita nak pasang gearbox ni. So sebelum abang pasang gearbox, biasanya abang akan tengok dia punya susunan. Pastikan, sebab bila kita buka gearbox ni terlerai dan sebagainya. So bila kita nak tengok susunan ni, yang terbaik adalah kita gunalah part katalog ni. Kalau kita tengok primary gearbox kita ni tak ada masalah. Dia tak boleh tercabut dan sebagainya. Tapi untuk kita punya secondary gearbox ni,
kita boleh cabut benda ni. Kalau kita cabut kita punya gearbox ni daripada enjin, dia boleh terlerai. So macam ni kita nak susun dia. So kita tengok daripada kita punya manual lah. Manual ni kita tengok kat sini. Contoh, kita susun dia mengikut kedudukan. Okey. So kita punya gigi yang pasang sprocket kat sini. Alright. So ini bahagian yang kita akan masukkan lah. So kita tengok nombor, contoh untuk nombor 9 ni macam mana kita nak pasang. So nombor 9 kita kena pasang menghadap macam ni. Alright. Dan kita kena masukkan dia punya washer ni lah. Dan kita masukkan kita punya gigi gearbox ni. Kalau tengok bahagian yang bertanda ni ataupun berlekuk ni menghadap gearbox. Dan seterusnya last kali kalau kita tengok sini sebelum bearing, kita ada satu washer pasang dia macam ni. So kita dah selesai pasang kita punya gearbox. Ok, so kita boleh pasang dekat kita punya crankcase. Ok, so kita pasang dia. Ok, bila nak pasang ni biasanya kalau kita pasang spring saja, dia boleh jatuh. Goyang sikit dia jatuh. So saya ni nak senangkan kerja, saya letak grease, seceluk dia dalam ni. Kau buat lah macam ni pun memang tak jatuh dia. Okay, lepas tu center. Surat. Okay, kita balik. Betul tak? Lagi. Dia nak pasang dia boleh tahan juga ni. Sekarang kita test dia. Test kita free kan dia. Alright, dia dah free. Alright, cantik. So kita dah dapat dah. Ngam. Okay, free kan dia. Mantap. Cantik. Kau tak payah bubuh tebal-tebal sangat. Sebab apa? Benda ni dia orang panggil apa? Dia very straight cut dia maknanya flush cut. Flush cut. Permukaan ni dia sangat rata. So tak payah kau nak bubuh ni. Cuma dekat bahagian minyak-minyak hitam ni kan, tempat laluan minyak ni kau kena letak sikit-sikit tak payah tebal. Buat macam ni. Ketuk kan. Kalau abang biasanya kan, sini letak je lah sikit. Tak letak pun tak apa. Benda ni tak ada masalah pun. Sebab tak ada minyak pun kat situ, betul? Yang penting bahagian dalam. Ni letak je lah. Bagi dia kasar-kasar. Tak gitu. Dia kita bubuh satu belah je. Tak payah nak letak dua-dua belah. Letak satu belah je. Cukup. Satu belah dah cukup sebenarnya. So bila kau ikat nanti, dia akan grip. Dia akan krim. Kau punya tak payah macam ada orang dua-dua belah dia nak letak kan. Tak perlu. Letak satu belah je. Dan satu lagi, bila kita orang kat sini ni, jenis abang ni, kita bukan tak percaya diri sendiri. Walaupun dah letak 100 casing pun kita dah letak apa nama dia, gasket ni kan, kita dah buat 100 motor dah. Tapi abang akan suruh seorang lagi double check. Belajar bekerja dengan kawan. Benda-benda macam contoh pemasangan yang kau perlu ada double check, ialah salah satu daripada dia pasang gearbox. Tengok, panggil seorang lagi check. Sebab apa, benda ni once kau dah pasang, takkan kau nak buka kalau kau rasa ada silap, betul? So kalau ada dua orang yang double check, dua orang yang check benda ni, so at least kau boleh hilangkan rasa doubt. Kau ada rasa macam betul ke aku pasang ni, cara aku pasang tadi betul ke? Kita tak nak ada perasaan yang macam orang panggil apa, was-was kan. Mekanik ni selalu was-was bang. Macam saya kadang-kadang benda ni boleh bawa sampai ke tidur. Tak boleh nak tidur malam, fikir betul ke aku pasang ni kan. So nak ngelakkan benda ni, kita buat sistem double check. Benda-benda yang kritikal, benda-benda yang pemasangan kritikal, bahagian dalam enjin, perlu ada sistem double check. Contoh buat gasket ni, piston clip piston tu, itu paling penting tu. Kan lagi kau start tercabut clip dia, atau kau tak pasang clip dia, habis pin tu berlanggar dengan blok kau, rosak blok. Okey, piston clip lagi apa?
Gearbox. Lagi apa? Gasket. Balancer. Bearing, kedudukan bearing yang ada yang sepatutnya tertutup, terbuka. Ini kau perlukan orang double check. Bukan kita tak percaya, bukan kita pomen tak padu. Tapi inilah sistem yang akan mengurangkan kesilapan. Betul Zack? Kau tak pernah double check kan Zack kan? Serius lah? Tak pernah pun tengok kau buat double check Zack. Kau je kau. Okey, dekat bahagian minyak ni, alur minyak, jalan minyak ni letak sikit. Kita tak nak ada pressure loss. Sebenarnya banyak mesin-mesin baru depa dah buat macam ni dah sekarang. Dulu kita tak perasan pun benda ni, tapi sekarang kita tengok semenjak daripada Y15 baru kan. Dia kan dah bubuh. Zack tengok Zack. Sistem double check ni bagus sebenarnya. Kalau kau kerja 3 orang tu buatlah satu sistem double check. Tak perlulah sampai 10 orang check kan. Tapi at least 2 orang panggil senior ke, orang yang lebih mahir ke. Kita bila bekerja ni, kita tak boleh ada rasa malu. Saya bos, saya buat perfect. Atau saya supervisor, saya buat perfect. Budak saya tak boleh check kerja saya. Kita tak boleh ada sifat ni. Saya dulu bila time saya kerja di oil and gas, kita ada sistem double check. Setiap orang ni kerja dia perlu dicek oleh orang kedua. Pressure perlu dicek. Pemasangan perlu dicek. Pengiraan perlu dicek. Sistem double check ni akan mengelakkan kita membuat kesilapan-kesilapan yang kecil-kecil ni. Kesilapan besar ni biasanya kita boleh nampak. Kesilapan kecil-kecil ni yang kita tak washer pasang ke, ni cukup ke, ini yang kita terlepas pandang kadang-kadang. So bila kita ada sistem double check macam ni, kita boleh mengurangkan kerosakan pada motosikal. So customer dapat pun tak ada problem. Macam kita orang buat wharf clearance, 2 orang check. Adjust tape pad, 2 orang check. Pasang minyak enjin screw enjin, 2 orang check. Kita buat benda ni bukan kita tak nak melakukan kesilapan-kesilapan yang boleh merosakkan enjin. So tak apa, benda ni tak boleh. Kau tak boleh rasa aku bos. Bila aku bos, aku tak boleh orang lain check barang aku. Benda ni tak boleh. Kita kena ada sifat yang kita kena belajar. Kita kena terima kita pun ada kekurangan. Manusia tak perfect weh. So dah check dah okey semua okey. Ada Zack washer ada okey, bush ada alright. Ni belum pasang lagi, sekejap lagi kita pasang. Okey, bawah tak pasang. So ni dua-dua spring ada atas bawah. Alright, baik. Nyam. Bismillah. Perfect, alhamdulillah. Okey. Sekarang ni adalah oil pump Red Leo. Yeser mari tau. Yeser kita support adik tau. Siapa cakap tak support tau. Okey. Tapi apa-apa pun bila pasang ni kita bersihkanlah sikit kat dalam tu, sembung angin ke apa kan. Kita pastikanlah klip ni dia tak tertanggal ke, kau tolak lah kan, check kan. So sekarang ni hari tu kita ada case yang mana dia tak pasang cover minyak hitam ni. So kalau Red Leo dia akan datang dengan spacer dia. So yang hari tu case dia datang dia macam ni je. Dia pasang ni je. So cerita dia kau still kena pasang cover ni kan. So cara dia kau pasang macam ni. So satu benda ialah pastikan yang flat ni menghadap kepada kau punya crankcase lah. Macam ni lah. Tadi pun saya pasang salah. So dia kena pasang macam ni. Bila kau pasang macam ni barulah dia fitting ngam-ngam. Pada pengguna Y16 okey, korang kena ingat tau. Ini adalah salah satu daripada masalah yang paling banyak kita jumpa. Iaitu skru yang mengikatkan kita punya star ni, bintang ni, ataupun ni lah star ni lah, dia longgar skru ni. So apa yang jadi ialah dia boleh terlepas. So bila dia masuk gear dia tak boleh nak shift gear dia. So benda ni nak kena check. Banyakkan check lah. Sebab kalau korang rasa tiba-tiba nak shift gear jadi susah ke apa ke, bermakna dia punya bintang ni dah tercabut. So korang buat apa, skru ni korang letak Loctite. Simple je, tak susah pun. Tak banyak pun tak apa. Letak Loctite.
and then kau impactkan dia, ikat dia. Abang nak tunjuk dengan korang cara macam mana nak pastikan korang punya clutch ni ngam. Okey, kalau untuk mendapatkan setting clutch yang baik, kau nampak tak ni? Kau nampak tak dekat dia punya clutch puller ni atau lever ni, dia ada knock kan, dia ada satu macam bucu ni kan, takuk ni kan. Dia kena pastikan dia selari atau lebih kurang dekat dengan kita punya marking cut crankcase ni. So benda ni kita pastikan atas bawah ni dia ngam. So kalau katakanlah kan, bila korang tarik, bila kita tarik ni sebelum dia menarik kita punya clutch ni lah, sebelum dia tarik clutch. So cara dia, kita longgarkan skru 10 ni je. Kalau contohlah awak punya lari ke apa kan, contoh saya tunjuk. Okey, ni contoh marking dia lari. Marking lari sekejap. Contoh marking lari macam ni. Nampak ni sampai ke dalam. Baru dia ada lekat kan. So bila dia jadi macam ni, korang buat apa? Kau pulas ni. Kau pulas ni dia akan menolak. Sampai kau dapat setting yang dia duduk kat situ. Kau pulas je. Lebih kurang sampai kau dapat setting yang selari lebih kurang. Inilah dia. Betul? Kau dah dapat ni, nak 10 ni kau ikat balik. Dah set up. Itu je kerja kau. Dah. Ikat dia. Cukup. Itu cara macam mana kita nak setting kita punya clutch ni supaya dia jadi ngam-ngam. Ni ialah kita tengah double check kita punya clip. Biasa kita akan ketuk. Kita akan pastikanlah dia tak keluar. Kalau macam ni dia tak keluar, bermakna clip ni dia takkan terkeluar lah time operation tu. So benda ni kita kena buat. Okey, betul tak? Ya. Sekarang kita nak pasang dia punya bilu Y16 original je. Sapu sikit minyak, sas macam ni. Okey, lepas tu tuang lagi minyak kat sini. Betul-betul dia kan beracing kat sini baik. Bila kita pasang piston ring ni, kedudukan piston ring ni, yang pertama kat sini, nampak ni, dia punya longkang dia kat sini. Yang kedua, longkang dia kau letak kat setentangan dia. Ini cara yang terbaik supaya bila dia dalam compression tu, gas ataupun udara ataupun pressure tu tak terlepas. So kita letak setentangan dia. Alright, lepas tu masukkan lah. Masukkan. Okey, jap, masuk sini. Okey, masukkan dia. Bismillah. Dan kita try lah. Lembut baik. Selembut sutera. Okey, betul. Ambil ni, lock dia, jatuhkan, settle. Alright. Okey. Next ialah kita nak pasang assembly balik ni, head ni, dan kita boleh pasang seterusnya lah. Buat wave clearance kan, adjust step pad ke apa kan, selalunya abang akan suruh kita pakai filler gauge. Filler gauge ni dia ada banyak bacaan, so kita kena pakai bacaan yang sesuai mengikut spek motosikal ni. Macam Y16 ni kita kena pakai ikut spek kilang 1323. So pakai dia, kita pakai filler gauge yang ada dia punya bacaan dia. Sebab apa? Bila kalau kita main rasa-rasa ni, nanti kelegaan dia tak betul. So bila kita start motor akan ada problem loss power lah, bunyi tepek yang kuat lah. So sebab tu sebaiknya bila kita buat wave clearance atau adjust tepek ni, gunakan filler gauge. Jangan main rasa-rasa guys. Filler gauge ni dia akan memastikan kelegaan yang betul-betul mengikut spek. Contoh kalau macam ni 23 kita letak, memang dia akan masuk dengan 23, nampak? So dia takkan ada free play yang banyak. So enjin kita pun takkan bunyi kasar, dan enjin kita pun akan beroperasi dengan keadaan yang ideal, dengan bacaan minyak yang betul, opening yang betul. So takkan ada case di mana wave kita berlaga dengan kita punya piston ke, minyak masuk tak cukup ke, motor jadi sebu ke, motor tak ada power, jadi respon tak ngam. Satu lagi masalah ni, dia orang suka adjust step pad time motor tu tengah panas. Tak boleh. Bila nak adjust step pad, motosikal kita kena dalam keadaan sejuk. Dia tak boleh panas. Sebab apa? Kalau kita adjust motosikal step pad ke wave clearance kita dalam keadaan panas, bermakna motosikal kita ni sedang berada dalam keadaan stres. Bermakna motosikal kita ni semua dia punya komponen-komponen wave dia tengah kembang,
kan, barang-barang dia semua tengah kembang. So bila kau buat adjustment, dia akan jadi tak tepat. Sebab tu sebaiknya bila kita nak buat adjustment tail pad ni, kita kena buat time dia sejuk. Time motosikal kita ni, kita dah biarkan dia dalam keadaan dia tenang. So barulah kau akan dapat bacaan yang tepat, barulah adjustment kau jadi betul. Barulah kau, bila kau start nanti, lepas tu motor kau tak ada bunyi tail pad, lepas tu bunyi dia lebih stable kan, idea dia lebih cantik. Lihat alright, cantik. So sekarang kita dah pasang head dia ni, macam biasalah. Bila kita pasang head ni, kita kena check balik double check. So kita panggil orang kedua untuk double check kita punya bacaan wave clearance. Dan lepas kita double check wave clearance kita pasang balik kita punya head, dan seterusnya kita pasang kita punya cam cover, magnet dan segalanya. So selesailah enjin Y16 ni. So abang harap apa saja info yang abang beri kepada korang dalam video ni dapat korang jadikan sebagai satu info dan juga maklumat yang korang boleh lakukan atau korang boleh amalkan pada diri korang sendiri, ataupun kalau korang adalah mekanik, korang boleh lakukan pada bengkel korang, supaya apa, kita dapat memberikan satu perkhidmatan yang lebih baik kepada customer kita. Kalau video ni dapat memberi korang kebaikan, jangan lupa untuk like, share and comment. Jangan lupa untuk subscribe abang. Okey, Holiau miau miau cio cio, mantap abu. Abang sayang korang. Assalamualaikum.